Baik, kita nak pergi tengok kepada akaun untung rugi. Jadi macam tadi saya tunjukkan semula ya. Jadi kita ada dah sebelum ni jualan, kos jualan itu bagi akaun perdagangan. Kemudian bagi akaun untung rugi kita ada dua, itu hasil dan juga belanja. Jadi pertama sekali kita nak kena pasti hasil ni perkataan di belakangnya adalah diterima. Okey. Kita tengok balik kepada nota yang saya bagi. Okey, faedah diterima, sewa diterima, diskaun diterima, komisen diterima. Okey. Okey, kita ada perkataan diterima. Okey, faedah diterima, sewa diterima, diskaun diterima. Jadi apa benda ni faedah diterima? Okey, faedah diterima ni maksudnya contohnya kita ada buat simpanan simpanan di dalam bank, simpanan di dalam kita punya simpanan tetap, kita dapat faedah. Kita simpan RM10,000, jadi kita dapat hujung tahun kita akan dapat contohnya kita dapat faedah RM500. Jadi itu adalah faedah diterima. Jadi itu hasil. Hasil ni maksudnya adalah lain-lain pendapatan kita selain daripada jualan. Dia tak melibatkan jualan. Bukan jualan. Jadi dia tidak ada kaitan dengan jualan. Ini kita buat kita contohnya kat sini kita berniaga hari tu kita berniaga kedai runcit. Kita berniaga kedai runcit. Jadi kita berniaga kedai runcit ni, jualan barang-barang runcit, tapi dekat sini kita ada duit lebih, kita saja letakkan duit itu di dalam simpanan tetap untuk dapat faedah. Jadi kita letak duit dalam simpanan tetap RM10,000, jadi kita boleh dapat faedah RM500, RM1,000 kita dapat faedah. Jadi dia tidak melibatkan kita punya perniagaan, tak melibatkan perniagaan kita. Jadi itu maksudnya hasil. Hasil tu dia tidak melibatkan perniagaan. Itu yang pertama, faedah diterima. Sewa diterima pula, contohnya kita ada kedai runcit tadi, kita punya kedai runcit besar, luas. Kalau kamu tengok biasanya ini berlaku di pasar raya. Di pasar raya kamu tengok di Tunah Manja, di Tunah Manja. Di luar Tunah Manja tu, ni Tunah Manja biasa buat. Di luar Tunah Manja tu ada macam kedai kecil, kedai jual-jual air, jual makanan-makanan ringan dekat luar pada Tunah Manja. Banyak kalau kamu tengok. Ada tak? Pernah tengok? Jadi itu sebenarnya Tunah Manja sewa, bagi sewa dekat dia, sewa dekat dia, dia bagi sewa kios pada dia untuk dia berniaga. Jadi apa berlaku? Dia bayar sewa kepada Tunah Manja. Jadi itu pun adalah satu hasil. Tapi hasil ni tak ada kaitan dengan jualan barang kita. Kita berniaga pasar raya, menjual barang-barang runcit apa semua. Jadi tidak melibatkan sewa. Jadi bukannya pendapatan asas utama perniagaan kita sewa. Kemudian diskaun diterima. Diskaun diterima ni sebenarnya daripada jualan. Daripada jualan. Daripada jualan. Sebab format yang baru ni dimasukkan pada hasil. Kalau dulu duduk di jualan. Okay, diskaun diterima ni apa pula? Diskaun diterima apa pula pada jualan pada belian tu diskaun diberi pada belian. Diskaun diterima ni adalah pada belian. Apabila kita beli barang, contohnya asalnya barang-barang itu berharga RM1,000, RM100 kita tak banyak-banyak, RM100. Kemudian sebelum kita bayar, dia bagi diskaun kepada kita RM10. Jadi kita pun bayar RM90 sahaja. Jadi RM10 itu adalah kita punya hasil. Hasil kita dikira sebagai hasil, walaupun kita tidak dapat secara tunai benda itu. Jadi kira hasil. Kemudian komisen diterima. Komisen diterima ni, komisen itu maksudnya kita membantu pihak lain menjual barang ataupun perkhidmatan, jadi kita dapat komisen. Kita tidak membeli pun barang tersebut. Kita tak beli pun barang tersebut. Contohnya kalau contohnya macam mana komisen diterima ni, kita bantu orang berniaga. Dia letak je barang tu dekat kedai kita. Contohnya kita balik semula, ada kedai runcit. Kita ada kedai runcit, jadi ada orang tumpang letak barang. Contohnya dia nak berniaga, ni biasanya peniaga-peniaga IKS, industri kecil sederhana. Jadi dia tumpang letakkan dia punya kepek ke, dia punya kuih-kuih ke apa. Dia letak, tumpang letak. Jadi kita tak beli pun barang tersebut. Kita cuma menyediakan tempat saja untuk barang tersebut diambil dan dilihat oleh pelanggan. Jadi
Kita sediakan rak saja. Jadi pelanggan datang ambil barang tu, dibayar, okey. Dibayar contohnya beli keripik satu pack keripik tu harga RM10, okey. Jadi apa yang berlaku apabila orang bayar RM10 itu kepada kita, okey. Kita tak beli pun keripik tu, jadi orang yang menjual barang itu, yang datang menghantar barang tu kepada kita, dia akan bagi kita komisen. Satu bungkus mungkin dia bagi RM1, RM2, contoh macam tu lah, dia bagi RM2. Jadi kalau sebungkus tu dijual, kita dapat RM2. Contohlah RM2, contoh RM2. Okay, itu maksudnya komisen. Kita tak beli pun barang tersebut. Okay, kita cuma tolong tumpangkan barang tersebut itu. Jadi kalau pertama sekali kita nak tahu adalah hasil perkataan di belakangnya ada diterima. Okey, jadi kenapa pula untuk membezakan antara diterima? Kalau dia tak ada perkataan diterima, dia akan jadi belanja. Okey, tengok kat bawah jadi kamu tengok dekat bawah. Okey, diskaun kat bawah. Ada pada belanja kita kita analisis pada bawah. Diskaun diberi, dia adalah belanja. Berbeza dengan perkataan diskaun diterima, dia adalah hasil. Okay, jadi sebab itu kita nak bezakan antara hasil dan belanja adalah perkataan diterima. Sebab ada perkara-perkara ini kemungkinan dia boleh jadi hasil atau belanja jika tiada perkataan diterima atau ada. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kita tengok sebab apa. Kita tengok bawah. Okay. Sewa. Kita kan ada kat sini pula sewa. Sewa. Sewa adalah belanja jika tidak ada perkataan diterima. Sewa diterima adalah hasil. Okay. Ini kita akan tengok satu-satu kemudian. Komisen. Komisen ada juga pada belanja. Okey, kita tengok pada belanja pun ada komisen. Kita yang ini pula kita yang bayar komisen kepada orang yang tolong jual pula barang kita. Kemudian adalah faedah. Faedah kalau tak ada perkataan diterima, dia jadi belanja. Okey, jadi belanja surat nilai, rugi perusahaan aset, peruntukan hutang ragu, yang ini kita tak belajar lagi dalam tajuk tanpa pelarasan. Ini kita akan buat untuk pelarasan. Okey, itu yang pertama, belanja. Hasil. Okey, boleh. Okey, dia kata kunci dia yang pertama, yang mudahnya adalah perkataan diterima. Okey, itu cara pertama untuk kita kenal pasti item hasil. Okey, dia ada satu lagi. Jadi kita akan tengok dia ada contoh dia. Okey, kita tengok kepada imbangan duga muka surat 226. Okey, sekarang ni kita nak buat ini akaun untung rugi, hasil dan belanja. Atas kita dapat itu. Kita dapat akaun cadangan. Okey, kita tengok kat sekarang ni. Kita tengok di manakah kita jumpa ada perkataan diterima. Komisen. Okey, tengok ada komisen. Kan? Ada perkataan komisen. Okey. Tapi tak ada perkataan diterima. Okey, ini sekejap lagi saya akan terangkan. Okey. Saya akan terangkan sekejap lagi. Dia ada juga, kita nak tahu sama ada dia hasil atau belanja. Okey. Okey, sewa. Tengok sewa. Dia tidak ada perkataan diterima. Okey, jadi dia adalah belanja. Insurans, gaji, diskaun diberi. Kita nak diskaun diterima. Okey, di sini diskaun diterima ada pertama. Ini adalah hasil. Okey, hasil. Ini adalah hasil. Okey, tak adalah satu tu saja. Okey. Okey, boleh. Faham? Macam mana kita nak kenal pasti? Okey, pertama kita tengok dia adalah perkataan diterima. Okey, kemudian yang kedua, kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua untuk kita kenal pasti sama ada dia hasil atau belanja. Yang kedua adalah daripada debit atau kredit. Yang ini bukan debit tetapi kredit. Apa maksud ada kredit? Okey, kita tengok kita perlu hati-hati dengan perkara ini. Kita perlu hati-hati dengan sebenarnya ada 5. Kita perlu hati-hati dengan 5 perkara ini. Yang ini kamu kena ingat. Perkara yang perlu kita hati-hati. Kita perlu berhati-hati. Yang pertama perkataan komisen. Yang kedua sewa. Yang ketiga diskaun. Yang keempat faedah. Yang kelima bank. 5 perkataan ini kamu kena ingat. 5 perkataan ini kamu kena ingat. Bank ni kemudian apabila kita masuk kepada
penyata kerugian kewangan. Okey, kita tengok yang ni saja dulu. 4 ni. 4 ini adalah perkataan yang boleh jadi dia adalah hasil atau dia boleh jadi belanja. Okey, tadi yang pertama kita dah tengok, jika kita nak tahu dia hasil, dia ada perkataan diterima. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kamu tengok di sini. Itu saya tulis kredit. Okey. Pada imbangan duga, dalam imbangan duga 4 nama ni, kita tengok ni ya. 4 ini jika berada di sebelah kredit, dia adalah hasil dalam imbangan duga. Kenapa? Okey. Ingat balik kepada kita punya ringkasan kita bahil kan. BAHEL. Okey, BA debit, HEL kredit, B belanja, aset, hasil, equity, liability, hasil. Jadi hasil mesti berada di sebelah kredit. Okey, hasil mesti berada di sebelah kredit. Okey. Jadi 4 perkataan ini kita kena hati-hati, kita kena tengok dulu. Kalau kita nampak, kita tidak boleh terus kata dia adalah hasil atau belanja. Okey. Jika dia tak ada perkataan diterima, kalau dia ada perkataan diterima, confirm dia adalah hasil. Okey, tetapi jika dia tidak ada perkataan diterima di dalam imbangan duga, kita perlu tengok dahulu. Okay, tadi saya bagi tahu commission. Kan kita commission. Mana tadi? Commission. Okey, kat sini. Okey, commission. Kamu tengok pada imbangan duganya, dia duduk di sebelah kredit. Okey, commission dia duduk di sebelah kredit. Jadi ini adalah hasil. Ini pun adalah hasil, iaitu commission diterima. Okey, ini adalah hasil. Okey, ini adalah hasil. Boleh faham? Faham ya? Okey, kita tengok pula tadi. Saya kata tadi ada 4 perkara ni kalau kita jumpa. Commission, sewa. Okey, sewa. Okey, tak ada perkataan diterima. Sewa, duduk di sebelah debit. Okey, duduk di sebelah debit. Jadi dia adalah belanja. B, belanja. Okey, tak ada masalah. Kemudian diskaun, diskaun tak ada masalah lah. Diskaun kita ada perkataan diterima. Okey. Jadi kalau kita nak tengok, kamu tengok dia ada berada di sebelah kredit kalau diskaun pun sama, diskaun pun tak dinyatakan diskaun. Diskaun apa? Dia tak nyatakan diskaun apa. Okey. Tak nyatakan diskaun apa. Jadi dia adalah diskaun diterima jika di sebelah debit, di sebelah kredit. Kalau sebelah debit dia adalah belanja. Okey, ini adalah okey. Okey, boleh kot. Okey. Kemudian saya nak tambah ajalah nak tambah lagi. Okey, ini perkataan yang kita perlu hati-hati. 4 perkara ini. Kemudian bank ni kemudian kita akan jumpa pada penyata kerugian kewangan debit kredit pun akan membezakan dia kedudukan dia. Okey, dan satu lagi adalah kita perlu hati-hati pada pulangan. Okey. Jadi ada dalam soalan yang tak tulis. Okey. Yang tak tulis. Dia adalah pulangan jualan atau pulangan belian. Okey, macam ni. Macam ni dia dah nyatakan di sini adalah pulangan belian, di sini adalah pulangan jualan. Okey, mudah. Okey, mudah untuk kita kenal pasti. Okey, jika tidak ditulis, okey, jika dia tak tulis, saya padam ni. Jika tak ditulis, macam ni je. Pulangan je. Dia sepatutnya dia akan ada satu baris lah. Pulangan, satu belah debit, satu belah kredit. Okay? Pulangan saja. Okay? Jadi pulangan saja. Kalau perkataan pulangan saja, jadi kita nak cari sama ada dia pulangan jualan ataupun pulangan belian. Sebab dia akan membezakan. Pulangan jualan duduk di sebelah, di atas komponen jualan. Pulangan belian duduk di komponen kau jualan. Okay? Kamu tengok ni. Muka surat 248. Okey, tak apa, tak buka buku tab tak apa, saya nak tunjuk je. Ini nanti kamu buat latihan. Okey. Ni. Pulangan. Ada dia tak tulis pulangan apa? Pulangan jualan ke pulangan belian tak tulis. Okey, jadi dia cuma letakkan ada satu ruangan di sebelah debit, ada satu nilai di sebelah debit dan ada satu lagi nilai di sebelah kredit. Dia ada dua-dua nilai. Okey, ni dia tak nyatakan yang mana satu. Dia tak nyatakan yang mana satu, pulangan belian atau pulangan jualan. Ini yang ni pulangan dia tulis pulangan saja. Jadi satu di sebelah debit, satu di sebelah kredit. Okey, jadi bagaimana kita nak kenal pasti untuk pulangan ini dia adalah pulangan jualan atau pulangan belian. Okey, kalau tak tahu tak ingat debit kredit di mana, kamu tengok kepada dia punya akaun induk dia.
Okey, yang ini. Okey, contoh jualan. Kita ambil jualan. Okey, jualan. Jualan duduk di sebelah kredit. Okey. Jualan duduk di sebelah kredit. Pulangan jualan adalah kontra kepada dia. Pulangan jualan kontra maksudnya dia akan duduk di sebelah debit. Jualan kredit, pulangan jualan adalah kredit. Okey, jadi di sini belah debit adalah pulangan jualan. Ini adalah pulangan jualan. Okey, ini pulangan jualan. Okey, kemudian kamu tengok belian duduk di sebelah debit, akaun kontra dia adalah pulangan belian. Jadi itu adalah belian. Okey. Okey ya. Jadi ini kita perlu hati-hati dengan 1 2 3 4 ini, kemudian bank nanti kemudian saya akan terangkan kita masuk ke jadi kemudian pulangan pulangan. Jadi kita tengok macam mana kita nak tahu pulangan kalau tidak nyatakan, kita tengok kepada kontra. Okey, kontra akaun jualan dan belian. Akaun jualan dan belian. Kita tengok kontra. Okey, itu untuk pulangan. Ya, sebab ada soalan yang memang tak tulis pulangan apa. Okey, sambung. Okey, jadi kita tahu dekat sini kita ada dua commission, hasil kita ada dua hasil. Kita ada dua hasil dekat sini, iaitu hasil yang pertama adalah commission daripada kita kena pasti dia duduk di sebelah kredit sebab dia duduk sebelah kredit. Kemudian yang kedua adalah mana tadi kata diskaun diterima. Kita ada diskaun diterima. Okey, kita sambung balik daripada penyata penyata pendapatan kita yang kita dah buat akaun perdagangan. Kita buat akaun perdagangan sebelum ni nampak saya letak. Ni. Okey. Ni untung kasar. Kita dah buat sampai untung kasar itu. Okey, jadi kita sambung kat bawah dia. Sambung pada bawah dia. Okey. Jadi kamu yang dah buat itu dalam buku, itu saya minta buat dalam buku jurnal dah buat dalam buku jurnal. Jadi boleh sambung keluarkan buku jurnal, kita sambung buat akaun kita sambung buat. Kita nak buat akaun untung rugi pula. Kita nak buat akaun untung rugi. Okey. Kita sambung. Itu dah buat dalam buku jurnal. Bawa keluar buku Okey, dia sambungan dia kat bawah dia. Bawah daripada untung kasar. Lepas daripada untung kasar kita akan sambung buat hasil. Kita tulis kat bawah ni adalah hasil. Okey, sambungan daripada akaun perdagangan. Okey, hasil. Kita tulis hasil. Okey, hasil dia punya tajuk utama dia hasil. Okey, buat garis. Jadi hasil kita ada dua sahaja. Di bawah komponen tu kita ada dua, iaitu commission dan diskaun diterima. Okey, kita tulislah. Kita tulis je. Commission dan diskaun diterima. Okey. Kita ada commission, kemudian diskaun diterima. Okey, bila ada dua kita letaklah di sebelah kotak nombor 2 kita letak di kotak nombor 2. Okey, commission diterima 528 duduk di kotak nombor 2 528. Kemudian kita ada diskaun kat sini, diskaun diterima RM75. Okey. Okey, jadi kita dah dapat tu, kita totalkan dia. Kita letaklah dia punya amount tu duduk di sebelah kotak nombor 3. Okey, 603. Okey. 603, kita sambung dia. Okey, kemudian seterusnya kita campurkan tambahkan untung kasar dan juga hasil.
Kita tambahkan untung kasar dan juga hasil. Ini kalau daripada nota yang saya bagi, yang ini untung kasar, kita tambahkan dengan hasil, kita akan letak jawapannya di bawah ni. Ini jawapan dia. Jawapan dia letak di bawah. Jadi kita tambahkan untung kasar dan juga hasil 603 tambah 11,000 3 11633. Kita akan dapat 11633. 11,633. Biar dia macam tu. Tak perlu kita tak perlu tulis apa-apa kat situ, sebabnya itu adalah dia punya jumlah jumlah untung kasar tambah dengan hasil. Okey, dah settle hasil. Saya harap kamu dapat hasil. Bila faham hasil, saya rasa hasil ni tidaklah terlalu sukar sangat untuk hasil. Okey, kemudian kita akan sambung selepas daripada hasil, kita ada pula sekarang adalah belanja. Bawah daripada hasil iaitu belanja. Bawah pada hasil adalah belanja. Ini perkara-perkara yang daripada belanja. Ini semua benda. Sini perkara-perkara yang daripada belanja, iaitu gaji. Gaji. Gaji ni gaji yang dibayarlah, kita bayar gaji kepada pekerja kita. Jangan ingat gaji ni gaji kita. Itu bukan gaji kita. Itu adalah gaji yang kita bayar kepada pekerja kita. Itu gaji. Kemudian alat tulis. Alat tulis adalah belanja. Ini kebanyakan biasanya banyak orang salah alat tulis diletakkan sebagai aset. Dia ingat sebab alat tulis ni barang yang tahan lama. Tak tahan lama pun. Barang alat tulis ni biasanya dalam seminggu 2 minggu habis digunakan. Dia habis. Dia satu barang yang bernilai kecil dan dia punya tempoh penggunaannya tidak lama, tidaklah sehingga setahun. Jarang-jaranglah ada alat tulis sampai setahun. Jadi dia adalah belanja. Kita jadikan dia sebagai belanja. Angkutan keluar. Kemudian angkutan keluar ni kita perlu berhati-hati, iaitu antara angkutan masuk dan angkutan keluar. Angkutan masuk dan angkutan keluar. Angkutan masuk untuk belanja. Untuk belian. Belanja yang dilibatkan dalam belian. Angkutan masuk. Angkutan keluar duduk di belanja. Jika perkataan angkutan sahaja, tidak ada angkutan masuk, angkutan keluar. Satu lagi perkara, angkutan. Ini perkataan-perkataan yang perlu kita berhati-hati. Angkutan sahaja. Kita ada angkutan masuk. Angkutan masuk duduk di kos jualan. Kemudian angkutan keluar di belanja. Tetapi jika tulis jika dinyatakan angkutan saja, mana dia masuk? Adakah dia di kos jualan atau belanja? Di kos jualan atau belanja. Kalau kita tengok kepada debit kredit, dua-duanya debit. Dua-duanya debit sebabnya dua-duanya adalah belanja, perbelanjaan. Jadi bagaimana kita nak dinyatakan angkutan sahaja? Jika dinyatakan angkutan sahaja, dia adalah belanja. Dia adalah belanja. Jika dinyatakan angkutan saja, dia adalah belanja. Dia mesti nyatakan angkutan masuk baru dia menjadi kos jualan. Jika dinyatakan angkutan sahaja, dia adalah belanja. Dia sama macam ni komisen sewa, komisen sewa ini sewa duduk sebelah debit. Jadi sewa saja dia adalah belanja. Kecuali dia ada duduk di sebelah kredit. Tapi angkutan ni sebabnya dua-duanya debit. Jika ditulis ini angkutan saja, dia adalah angkutan keluar. Angkutan masuk mesti ada perkataan angkutan masuk. Dia konsepnya sama macam sama konsepnya adalah perbelanjaan atas belian. Tak ada pula sini. Kita tengok perbelanjaan atas belian yang kita ada contoh. Ni. Insurans belian. Insurans belian. Insurans belian duduk di kos jualan. Dia akan tambah kepada belian. Insurans belian. Tetapi jika dia insurans saja, dia adalah belanja. Tengok dia adalah belanja. Insurans sahaja.
Okey, belian mesti ada perkataan insurans belian, baru dia duduk pada kos jualan. Jika dia insurans saja, dia duduk di belanja. Okey, sama juga duty, cukai. Kalau cukai saja dia duduk di belanja. Dia mesti ada perkataan belian. Okey, jadi sama juga konsepnya macam angkutan. Dia mesti ada angkutan masuk, baru dia duduk pada belanja. Baru duduk belanja. Dia mesti ada angkutan masuk untuk dia duduk di kos jualan. Dia tambah pada belian. Okey. Okey. Okey, kita sambung sekarang ni, kita nak tengok belanja, komponen belanja. Okey, komponen belanja. Okey, belanja ni duit yang kita keluarkan, duit yang kita keluarkan untuk pengoperasian kita punya perniagaan. Okey. Okey, kita tengok apa yang ada, kita tengok apa yang ada. Okey. Okey, inventory awal kita dah masukkan dalam kos jualan. Okey, modal ini adalah equity, Ini adalah equity. Bank adalah aset, tunai aset, dia masuk dalam penyata kedudukan kewangan. Sekarang kita cek belanja je. Angkutan masuk kita dah masukkan dalam kos jualan. Promosi, okey, yang pertama promosi. Belanja promosi. Okey. Jika kamu tengok, kalau kamu tak pasti sangat mana dia masuk, tengok balik pada nota yang saya bagi. Apa yang ada dalam ni semuanya adalah belanja. Kebanyakannya ada. Ini adalah kebanyakan belanja-belanja yang ada, yang saya letakkan pada nota ini. Jadi boleh tengoklah. Okey, promosi ini adalah belanja. Okey, yang pertama kita dapat dah promosi. Okey, kita letak promosi. Okey, kita letak di kolom yang kedua, promosi 350. Okey, 350. Okey, kemudian kita tengok lagi. Belian. Okey, kita dah masuk tadi belian dalam kos jualan. Jualan kita dah hubung dalam jualan. Pulangan sudah. Pinjaman adalah liability. Masuk penyata kedudukan kewangan. Commission kita dah masukkan dalam hasil. Alatan pejabat adalah aset, masuk dalam penyata kedudukan kewangan. Ambilan di bawah equity. Okey, kenderaan aset. Sewa, okey, sekarang sewa. Sewa dia tidak berada di sebelah kredit, jadi dia adalah belanja. Okey. Promosi sambung kita letak di bawahnya sewa 1,250. Okey, sewa 1,250. Okey, insurans. Okey, insurans. Insurans dia tidak nyatakan insurans belian. Okey, jadi dia adalah belanja dah. Insurans 370. Okey. Okey, kemudian gaji kat sini ada gaji 3,500. Gaji 3,500. Kemudian diskaun. Kita diskaun diterima dah masuk dalam hasil. Diskaun diberi, duduk di bawah belanja. Okey, diskaun. Alah, tak muat pula. Diskaun diberi, Diskaun diberi duduk di bawah belanja. Okey, kemudian belanja. Ni dah perkataan belanja am. Kita sambung. Sambung ke atas. Okey, sambung ke atas, Okey, kita sambung ke atas ni. Okey, kemudian kita ada, lepas pada diskaun tadi, kita ada apa dia? Belanja am. Belanja am. Kita ada belanja am. Lepas pada diskaun, kita ada belanja am. Kita sambung. Okey, ada belanja am. Okey, belanja am 123 duduk di sebelah kredit. Okey, kemudian akhir sekali, akhir sekali kita ada alat tulis 240. Kita ada alat tulis 240. Alat tulis ada dua perkataan. Alat tulis 240. Okey, kita totalkan semua. Kita totalkan semua. Totalkan semua item-item belanja ni, totalkan semua. Jadi kita sama macam tadi, kita letakkan dia punya jumlah di kotak yang di sebelah di kolom yang ketiga. Kita totalkan semua, total semua, dia ada 5,890.
5,893. Okey. Okey. Okey, kita dah dapat dia punya belanja. Okey, jumlah belanja adalah 5,893. Jadi last sekali, okey, kita tengok pada nota yang saya bagi. Last sekali adalah untung bersih. Last sekali, last sekali untung bersih, untung bersih atau rugi bersih. Okey. Okey, jadi daripada mana yang ni? Daripada item untung kasar tambah dengan hasil tadi kita dapat bawah ni. Okey, yang ini kita tolak, kita tolak. Yang ni tolak dengan belanja. Ni tolak belanja. Jadi kita dapatlah dia punya jawapan sini, Kalau positif dia untung, kalau negatif dia rugi. Jadi kat sini kita tolakkanlah. Kita tolakkan antara amount ni, amount yang kita dah totalkan daripada untung kasar tambah dengan hasil, kita ada amount jumlah hasil ni, kemudian kita tolakkan dengan belanja. Tolak dengan belanja. Jadi kita akan dapat 11,633 tolak dengan, jadi kita dapat 5,740. 5,740. Jadi dia positif. 5,740. Jadi positif dia adalah untung bersih. Untung bersih. Okey. Settle. Okey. Dapat dah. Kita dah siap menyediakan penyata pendapatan itu ataupun akaun perdagangan dan untung rugi, kita belajar, kita belajar akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. Boleh tak? Ada apa-apa nak tanya yang tak faham? Jualan, komponen kos jualan, itu akaun perdagangan. Kemudian komponen hasil dan belanja itu akaun untung rugi. Dalam ni semua ini adalah perkara-perkara yang perlu kita hati-hati, yang saya dah terangkan tadi. Jadi tak apa, saya akan snap ni dan juga macam biasalah, saya ada rakam dan kamu boleh tengok semula rakaman tersebut dalam YouTube. Okey, jadi tapi last sekali kalau kamu tengok pada sini maklumat tambahan inventory pada 31 Julai. Ini adalah inventory akhir, inventory akhir. Inventory awal duduk dalam imbangan duga. Inventory akhir duduk di luar imbangan duga pada maklumat tambahan. Kita tengok inventory akhir ada dua nilai, iaitu 5,700 pada harga kos dan 8,900 pada harga pasaran. Kita nak ambil harga mana? Harga yang rendah ke harga tinggi? Harga kos ke harga pasaran? Satu lagi perkara yang perlu kita hati-hati. Tadi kita dah beritahu komisen, sewa, diskaun faedah, kemudian pulangan, angkutan, dan yang terakhir adalah inventory akhir. Satu lagi inventory akhir. Untuk inventory akhir